Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dasar Kerajaan Malaysia. Apa itu dasar kerajaan? Dasar adalah polisi, garis panduan pentadbiran atau pegangan sesuatu kerajaan yang merangkumi segala arahan, peraturan dan ia perlu diikuti. Negara yang tiada dasar-dasar tertentu akan pincang dan sukar untuk ditadbir dan melaksanakan pembangunan. Latar belakang dasar kerajaan. Dasar kerajaan sebelum merdeka. Ia adalah tinggalan penjajah Inggeris, di mana mereka mengamalkan sistem ekonomi yang liberal iaitu dasar pecah dan perintah pada ketika itu. Ia tertumpu kepada sumber galian dan pengeluaran bahan-bahan mentah serta pertanian untuk dibawa pulang ke tanah air mereka. Dasar ini menyebabkan kaum Bumiputera luar bandar tersisih. Selepas merdeka, ia adalah untuk membangunkan negara agar hasilnya boleh dinikmati oleh semua rakyat. Pada ketika itu, telah dirangka rancangan-rancangan pembangunan 5 tahun yang bertujuan untuk membolehkan rakyat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Rancangan pembangunan 5 tahun. Rancangan pembangunan 5 tahun bermula dengan draft rancangan pembangunan pada tahun 1950 sehingga 1955. Rancangan 5 tahun Melayu yang pertama bermula dari tahun 1956 ke tahun 1960. Rancangan 5 tahun Melayu yang kedua iaitu pada 1961 sehingga 1965. Seterusnya, Malaysia beralih kepada rancangan Malaysia ke-1 iaitu pada tahun 1966 sehingga 1970. Rancangan Malaysia kedua 1971 hingga ke 1975. Rancangan Malaysia ketiga 1976 ke 1980. Rancangan Malaysia keempat 1981 ke 1985. Rancangan Malaysia kelima 1986 ke 1990. Rancangan Malaysia ke-6 1991 ke 1996. Rancangan Malaysia ke-7 1996 ke tahun 2000. Rancangan Malaysia ke-8 2001 ke tahun 2005. Rancangan Malaysia ke-9 2006 sehingga 2010. Dasar Ekonomi Baru (DEB). Ia bermula pada tahun 1971 dalam Rancangan Malaysia Kedua sehingga tahun 1990 dalam Rancangan Malaysia Kelima. Dasar ekonomi baru untuk membasmi kemiskinan, menambah pendapatan dan memperlihatkan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat. Selain itu juga, ia adalah untuk mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat, menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi, mewujudkan status sistem sosioekonomi yang seimbang antara kaum, menambah kemudahan di luar bandar, mengurangkan jurang ekonomi antara kaum, menambah peluang pekerjaan dan memperbaiki taraf hidup rakyat. Dasar pelajaran kebangsaan. Dasar pelajaran kebangsaan bermatlamat untuk mencapai perpaduan di antara kaum. Di dalam dasar pelajaran kebangsaan, terdapat beberapa pernyataan ataupun cadangan yang telah diambil oleh kerajaan pada ketika itu. Yang pertama adalah pernyataan Barnes 1951, pernyataan Fenwu juga pada tahun 1951, pernyataan Razak pada tahun 1957 dan pernyataan Rahman Talib pada tahun 1960. Pernyataan Barnes 1951 dipengerusi oleh L.J. Barnes yang mencadangkan penubuhan satu corak sekolah rendah, sekolah kebangsaan dan memasukkan sekolah rendah vernacular yang membezakan pengikut kaum. Selain itu juga bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, manakala bahasa Inggeris dijadikan bahasa kedua. Tempoh persekolahan juga diseragamkan iaitu selama 6 tahun, di mana persekolahan percuma diberikan kepada semua murid. Pernyataan Fenwu 1951. Ia diperkenalkan dan dicadangkan oleh Dr. William Fan iaitu ahli akademik dari China dan Dr. Wu Teh Yao seorang pegawai daripada Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Ia bertujuan menyokong konsep penggunaan 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Inggeris untuk dijadikan sebagai bahasa pengantar dan bahasa persediaan buku teks.
Selain itu juga ia menyokong pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Sekolah Cina diteruskan secara berasingan dan harus berorientasikan tanah Melayu. Penyata Razak 1956 dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak. Ia bertujuan untuk mengkaji dan menilai sistem pendidikan yang sedia ada pada ketika itu. Selain itu juga di bawah Penyata Razak dikemukakan syur-syur yang sesuai bagi menunjukkan satu dasar pelajaran yang boleh diterima oleh semua pihak, di mana setiap kanak-kanak diberi peluang untuk mendapat pelajaran. Selain itu juga, Penyata Razak bertujuan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan bagi membentuk masyarakat yang bersatu padu. Penyata Rahman Talib 1960. Di dalam Penyata Rahman Talib ini, ia menitik beratkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perpaduan negara dan penghasilan tenaga rakyat. Di pelaksanaan Penyata Rahman Talib juga ini menekankan tentang pelajaran rendah percuma selama 9 tahun. Selain itu, ia kenaikan darjah secara automatik dari darjah 1 hingga ke tingkatan 3. Peperiksaan pilihan sekolah rendah juga diperkenalkan dan perluasan pelajaran teknik dan vokasional serta pengalihan bahasa pengantar. Dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebudayaan kebangsaan menjadi garis panduan dalam membentuk, mewujud dan mengekalkan identiti Malaysia di peringkat antarabangsa. Di dalam dasar kebudayaan kebangsaan juga terdapat unsur-unsur kebudayaan di mana ia mestilah diterima oleh semua komuniti. Di dalam dasar kebudayaan kebangsaan juga ditekankan ciri-ciri supaya ia lebih mudah dikenali sebagai sebahagian daripada keadaan masyarakat tempatan. Berdasarkan Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada 1971, 3 prinsip telah ditekankan. Pertama, ia perlu berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini. Kedua, unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima. Ketiga, Islam menjadi unsur penting dalam menentukan kebudayaan kebangsaan. Objektif dasar kebudayaan. Pertama, mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan, memupuk dan memelihara kebudayaan kebangsaan. Ketiga, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang. Wawasan 2020. Wawasan 2020 telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri yang keempat pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad. Ia bertujuan sebagai tindak balas kepada perkembangan ekonomi, sosial dan politik yang berlaku di peringkat nasional dan antarabangsa. Wawasan 2020 adalah untuk membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan untuk dikongsi bersama. Dalam wawasan 2020 juga turut ditekankan supaya membentuk dan memperkembangkan sebuah masyarakat demokratis yang matang. Selain itu juga, ia juga adalah untuk melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan terbentuk jiwanya dan yakin akan dirinya. Wawasan 2020 juga bertujuan untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, membentuk sebuah masyarakat yang bersifat matang dan bersifat toleran, membentuk sebuah masyarakat yang bersifat sains serta progresif, berdaya cipta dan berpandangan jauh, membentuk sebuah masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang supaya sebuah sistem sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri sendiri dapat dibentuk, membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, membentuk sebuah masyarakat yang makmur dengan ekonomi yang mampu menghadapi persaingan serta bersifat dinamis. Kesimpulan, semua dasar kerajaan digubal serta dilaksanakan adalah mengikut nilai dan sosioekonomi serta politik negara pada suatu masa. Dan ia juga bersifat dinamik, maka dasar kerajaan sentiasa berubah-ubah mengikut nilai masyarakat dan pucuk pimpinan dari semasa ke semasa. Semua dasar-dasar ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membentuk pembangunan negara bangsa, rakyat yang patriotik, berilmu serta hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera.